kita, iaitu di Facebook kita, iaitu Bicara Inspirasi Official, dan juga 5 Bicara. Anda boleh pergi ke sana, like dan kemudian share apa yang kami sampaikan pada malam ini. Dan juga kalau anda nak tag kami di Instagram, boleh ke bicara.inspirasi, dan juga di Twitter Bicara Inspirasi. Seterusnya, anda boleh saksikan kami secara langsung di Facebook, iaitu di Berita RTM. Jadi sepanjang 1 jam ini kita akan memberikan kepada anda tetamu-tetamu kami sebenarnya yang akan memberikan inspirasi khasnya untuk anda. Pada hari ini kita cerita pasal usia bukan penghalang, dan beliau juga seorang wanita pada hari ini. Baik, sebelum saya bermula, sebentar saja lagi kita nak berikan kepada anda dahulu, ini dia kisah-kisah inspirasi. Dan kalau minggu ini kita akan bercerita mengenai dunia pemotoran, jadi kita nak berikan kepada anda kisah inspirasi mengenai atlet negara kita. Siapakah mereka? Saksikan kisah inspirasi yang kami sediakan khas untuk anda. Kisah inspirasi minggu ini, kita mulakan dengan kejayaan cemerlang atlet Paralimpik negara dalam bidang sukan memanah, iaitu S. Suresh Selvatambi. Beliau membanggakan seluruh rakyat Malaysia apabila dijulang sebagai juara memenangi acara rekov lelaki terbuka dalam kejohanan memanah Paradunia 2019 yang berlangsung di Hertogenbosch, Belanda baru-baru ini. Pemanah muda berusia 25 tahun ini memperoleh emas, menumpaskan lawan dari Amerika Syarikat, iaitu Eric Bennett. Lebih manis, pingat emas yang dimenangi dalam kejohanan tersebut mengesahkan tempatnya ke Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Tahniah kami ucapkan, semoga kejayaan ini memberikan motivasi berganda kepada diri beliau untuk meraih kejayaan yang lebih gemilang di Sukan Olimpik nanti. Dedikasi istimewa buat insan yang tidak jemu mengangkat Malaysia gemilang di persada antarabangsa. Legenda, ikon dan idola negara iaitu Datuk Lee Chong Wei mengejutkan peminat sukan badminton dunia apabila mengumumkan persaraannya dalam sukan tersebut. Keputusan yang dibuat bukan mudah bagi dirinya, namun atas faktor kesihatan dan nasihat dari doktor, beliau terpaksa mengalah. Wira sebenar negara ini juara di sanubari setiap jiwa rakyat Malaysia kerana dengan sukan beliau berjaya menyatukan seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa. 19 tahun menabur bakti tanpa lelah meletakkan Malaysia unggul di mata dunia. Sewajarnya Datuk Lee Chong Wei diangkat sebagai ikon sukan negara sepanjang zaman. Terima kasih. Semoga Datuk Lee Chong Wei akan Dan untuk mereka terus memberikan inspirasi kepada kami dan juga seluruh rakyat Malaysia, terutamanya mereka-mereka yang terus menabur bakti bukan saja kepada diri sendiri sebenarnya ataupun keluarga, tapi juga masyarakat yang kadang-kadang tak ada kena-mengena pun dalam kehidupan kita. Tetapi inilah yang kita nak terapkan, nilai di mana saling bantu-membantu dan terus memberikan inspirasi sepanjang kita berada di bukan saja dunia ni, tapi juga amalan-amalan kita nanti insya-Allah terus berpanjangan hendaknya. Okey, jadi sebelum saya nak kenalkan kepada anda sebenarnya untuk profil profil tetamu kita pada hari ini, lepas saya akan perkenalkan lepas ni, kita nak saksikan dulu VT ini yang kami sediakan khas untuk anda. Profil, biodata apa semua, panjang ceritanya lah. Kejap lagi kita akan bertemu siapakah tetamu saya, tapi sebelum tu kita saksikan dulu profil beliau.
Tu dia kan. Nampak pink. Saya ingat kan hari ni beliau pakai baju pink. Jadi saya mencari baju pink dalam lemari. Sampai semuanya all pink hari ni. Tapi hari ni tak pakai pula warna pink. Alamak. Tapi gabungan ini seakan-akan Blackpink. Okey, jadi kita hari ini bercerita mengenai usia bukan penghalang. Dan kita nak ucapkan selamat datang, selamat Hari Raya kepada Puan Zaidah Muhammad Ishak, ZMI. Okey, selamat Hari Raya. Selamat datang. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Bawa balik race ke? Taklah. Okey, diberi gelaran banyak dah rasanya. Nenek Vogue lah, nenek racer kan? Nenek racer, nenek Vogue lah. Macam-macam lah yang... Tak kisah ke? Panggil nenek tak gaya nenek pun. Tak apa. Umur memanglah nenek tapi gaya tak kot. Kan gaya yang penting jiwa tu. Okey, ataupun lebih mesti kita panggil Kak Zai lah. Biasa kita panggil Kak Zai. Kak Zai ni merupakan seorang usahawan, pelumba kereta, tak lama lagi kabarnya akan berlumba motor pula. Permotoran pula, motosikal pula. Nak try pula. Habis semua nak try, habis tu kita kami yang muda-muda nak try apa? Boleh je. Kita yang muda ikut yang muda, yang orang kata umur Kak Zai ni nak try yang muda pula. Baru jadi muda. Okey, Kak Zai lah cerita pasal Kak Zai asalnya dari Kelang. Kelang Selangor. Kelang Selangor. Memang situlah kampungnya. Memang situlah kampung Raja Uda, KRU. KRU. Okey, jadi orang rumah pula. Suami pun orang sini ke orang mana? Suami orang jauh. Di seberang. Di seberang. Okey. Dan 5 orang anak sekarang dah tambah, ada seorang lagi squad, 5 cucu. 5 anak, 5 cucu, umur 55. So 555. Tahun ini tahun 555 lah. Tahun ni tahun 555. Dan juga seorang kontraktor, semua sekali lah. Kontraktor, usahawan, dari dulu sampai sekarang lah dah 20 tahun ZMI Maintenance Services. Wow, itu dia banyak dari sangat. Dari zero to hero lah. Kita nak cerita sebab banyak sangat ni. Kita nak cerita yang zero itu. Memang daripada kecil suka benda-benda lasak, aktiviti-aktiviti lasak ke macam mana Kak Zai? Okey, first of all terima kasih jemput Kak Zai dekat Bicara Inspirasi ni, Jin. Rasa macam kira berpeluang untuk mencerita dan berkongsi. Itu datang sama juga kan? Masak itu, kan? Masak, SBM. Kan? Last week baru Saturday kita masak. Masak tempe. Masak tempe? Itu awet muda. Memang tu awet muda. Kan makan tempe rahsia-rahsia. Rahsia dia makan tempe. Saya lepas ni siapa peniaga tempe sila tampilkan diri, saya nak borong tempe lepas ni. Okey, cerita pasal zaman kecil sikit memang suka aktiviti lasak tu. Okey, memang dari kecil-kecil tu macam kecil-kecil tu kita orang ada kat grup tau, macam orang kata Charlie Angel lah. Wah. So kita orang ni ada grup 5 lah. Zainab, Nur Zaida, so ada lagi 2 tu Jamilah dengan Aziza. So kita orang ni mana-mana kita pergi akan 5 orang lah. So kita ni macam adventure sikit lah. Pergi naik basikal, round, pergi kelapa sawit, panjat pokok lah, ini bagai kepetik buah rambutan lah. Memang lasak lah. Pergi petang-petang pergi taekwondo lah, main orang kata galah panjang kan, dulu kan galah panjang. Belon acah lah orang panggil sekarang. Main tenteng lah. Tak adalah zaman sekarang ni semua main komputer. Semua gadget lah Kak Zai. Gadget kan. Semacam boring. Macam dulu aktiviti luar tu memanglah kita orang punya tak kira lah panas ke apa ke. Hitam tu tak kisah dulu. Jadi puas main kat luar. Itu zaman dululah kan. Tapi sekarang ni tu semua aktiviti tu semua dah tak, kadang ada yang merasa, ada yang setengahnya tak merasa kan. Jadi masa zaman belajar pula macam mana nak bermulanya kerjaya ialah sekarang ni kita dah nampak yang berjaya tu, yang zaman-zaman nak mencapai tu. Zaman-zaman macam Kak Zai sekolah setakat SPM je. Tapi maksudnya macam pengalaman tu jadikan Kak Zai sampai hari ni untuk jadi kontraktor berjaya. Membekalkan SPM je. Masa tu Kak Zai nak minta kerja kan. Semua orang minta kerja bank. So Kak Zai pun try lah minta bank. Lepas tu orang bank tu kata, you nak kerja macam mana? You only got SPM third grader ni macam mana ni kan? Itu tahun 70-an ke 80-an? 85. So masa tu dia kata tak apalah, saya dah try lah dulu kan. Saya kata, lepas tu dia tanya, masa tu ada 5
5 panel. Saya pun takut lah. Saya kata yang datang ni semua bukan you seorang tau. You SPM, yang lain ada diploma, ada degree minta application. So saya kata okay, tak apa. So dia tanya, what do you know about bank? Okay, tak apa. Saya cakap Maybank is the most biggest bank in Malaysia lah. So dalam Maybank ni ada banyak dia punya saving, current, whatever, semua saya tahu. Lepas tu dia terkejut. Macam mana you tahu semua kan? Sebab I kata sebenarnya I tak pernah kerja bank, tapi I buat transaction for my mother. Sebab my father pass away, I lah pergi bank, naik basikal, naik basikal pakai baju sekolah, so masukkan cek, masukkan duit dari ASB semua. So dari situ I belajar, dan I take the experience. Masa pergi interview, I share all the experience, dan at last saya dapat kerja di bank masuk. Itu permulaan kerjaya Kak Zai sendiri lah. Yes, dari pengalaman yang kita buat sendiri. Maksudnya dah biasa pergi bank. Pergi bank tu dah biasa, kat mana nak masuk saving, kat mana nak masuk ASB. Tapi macam mana boleh sampai ke kontraktor? Mesti kerja di bank, mesti kerja bank 13 tahun. Jadi kerani je. Tapi sekarang ni alhamdulillah ZMI Maintenance Services yang Kak Zai ni, alhamdulillah kita pula buat bank. Maybank. Supply untuk ini bukan supply, kita buat ID dia. ID, wow. Renovation kan. So kita sekarang ni maksudnya dulu kerja bank, depan kaunter tu layan-layan orang, sekarang kita pula buat bank tu. Alhamdulillah dari situ macam rasa bangga lah. Maksudnya dari membekalkan SPM, pengalaman tu penting, jadikan kita hari ni bank tu pula kita yang buat. Seronok lah. Satu Malaysia Kak Zai ni lah. Kita buat kontrak ni satu Malaysia lah. Bukan Maybank saja. Maybank, BSN, 7-Eleven, projek MRT. So ada mana projek, tak kira projek kecil besar. Dulu pun Kak Zai pernah, masa mula-mula nak start ni, Kak Zai dengan husband Johan, kita orang naik signboard, cuci signboard sahaja logo dulu. Maybank tu. Nanti kita orang lah naik crane, cuci signboard, betul lampu bab dalam tu. Lepas tu makan kat tepi kaki 5. So that not that easy to be inilah sekarang ni. Itu kerjaya yang tu. Tapi sebenarnya banyak lagi kerjaya Kak Zai ni. Itu cerita mengenai bank dan terus jadi kontraktor. Lepas ni kita nak tahu macam mana dunia lumba beliau ni dan macam mana menguruskan keluarga dalam masa yang sama. Nak tahu cerita-ceritanya. Jadi semestinya kita nak berehat seketika kejap. Lepas ni Kak Zai kita nak kembali semula, dan lepas tu kepada anda saksikan secara terus sehinggalah jam 10 malam dalam Bicara Inspirasi. Jadi usia bukan penghalang. Jadi berusia 55 tahun, kalau nak bandingkan dengan kami yang muda-muda ni, muda lah kan. Muda. Jadi satu hobi ni daripada hobi sebenarnya kan. Hobi je menjadi satu bukan kerjaya, boleh katakan kerjaya ke macam mana dah? Macam tak tahu nak cakap lah kan. Macam kira aktiviti lah. Aktiviti. Dia bukan seorang je, bukan Kak Zai je terlibat, tapi seluruh keluarga pun memang suka. Husband, Kak Zai, anak, ada hari tu pun menantu pun try juga menantu sekali. Sama. Cucu lepas ni pun saya rasa pun terlibat sama. Tapi tak apa, kereta pun banyak. Kereta kena sediakan sendirilah. Tak boleh pinjam nenek punya lah cakap dengan dia. Tapi so far untuk sukan pemotoran ni macam satu aktiviti yang best lah. Maksudnya kita boleh gathering. Macam family gathering. So kita tak buat apa-apa petang-petang. Dari pagi sampai petang. So kita dekat track. So kita enjoy lah. Habis tu kalau kat kawasan perumahan tu bawa laju-laju juga ke? Ada bumper semua tu? Buat juga? Taklah, nanti kau orang masalah kalau kat rumah tu. Tak, siapa yang duduk kawasan perumahan Kak Zai beritahu kan. Kalau dia betul bawa laju, beritahu saya. Nanti saya check. Tapi datang RTM saya berapa minit Kak Zai daripada Kelang? Tadi tak jam dalam half an hour je. Half an hour daripada Kelang? Tak jam, maksudnya tak jam. Bawa slow je. Betul. Slow tu berapa? Slow tu bawa berapa rahsia tu dia. Tak apa. Kita faham jiwa pemandu pelumba ni selagi dah full throttle, tak jejak dia punya tu, maksudnya tak puas.
Betul. Jangan terlekat sudah kat kelas tu. Pernah juga dulu. Pernah juga? Sekali masa dekat Melaka. So husband kata nanti you full total tau. So Kak Azai pun tekan terus melekat. Kelas tak boleh cabut dah. Itu Satria Neo ke apa? Tak, itu Putra. Putra. Itu kesayangan dia tu. Red Putra apa nama dia? Red Apa nama? Kampret. Red Red Kampret tu nama Jawa tau. Red Kampret tu maksudnya kelawar. Kelawar. Batman. Kampret. Kampret tu sebab orang get confused kampret kan. Tapi nama dia macam komersial, kelawar dalam bahasa Jawa. Okey, Kak Azai, kita juga nak ucapkan dengan Abang Johan. Abang Johan tu suami Kak Azai. Jadi kita nak ucapkan walaupun beberapa hari yang terlambat, ucapkan selamat anniversary, selamat ulang tahun perkahwinan. 30 Mei hari tu. Yang viral-viral bawa kereta kuning. Yang seronoknya Kak Azai hadiahkan Kak Azai hadiahkan Abang Johan ketika itu sebab dua-duanya berjiwa suka dengan kereta ni. Dapat kereta Evo Evo 6 masa tu Kak Azai berikan kepada Abang Johan itu tahun 2017. Jadi tahun ni ada dapat apa-apa tak anniversary? Tahun ni tahun lepas bagi motor. Wow. Tahun ni dia beli motor sendiri. Dia beli motor okey, tu dia. Nampak hobi yang dua-dua pun dah tahu dah ada apa setiap tahun kan. Jadi macam mana sebenarnya 2017 tu dah dapat kabarnya sekarang anniversary dapat cincin. Lupa dia cakap. Geram pula kita tunjuk kita hari ni pakai pula. Okey, Kak Zai, macam mana bermulanya ialah sebagai hobi itu kemudian terlibat dengan dunia permotoran, lumba kereta ni? Okey, sebenarnya kita orang ni first time kita orang pergi track day dekat SIC Sepang. So yang lap banyak kali tu kan? 15 lap. So kita orang just for fun. Actually track day tu kita orang datang just for fun, naik masuk kereta, kita round pusing-pusing. Tak ada race, tak ada apa lah, just for fun untuk enjoy the car kan. Lepas tu kawan-kawan kata kalau you nak try masuk dekat track, nak maksudnya ada track day, ada yang you boleh lawan semua, nak try ke? Dan terjebak satu kereta. Yang ajak tu lelaki ke wanita? Lelaki. Wow. Kebanyakan lelaki kan, memang bermotorsport lah kan. So dia kata kalau you nak macam ada track day, you boleh try. Lepas tu you pergilah time attack. Time attack tu masuk kita lawan lah. So start mula-mula kita Neo, the first yang pergi untuk masuk track. Sebab dia macam dekat track ni mula-mula Kak Zai pergi grassroot. Track grassroot ni dia ada macam dekat Melaka, MIMC, dekat Kampung Gajah, dekat Elite, semua adalah. Speedway semua Sebab dekat dalam grassroot ni kita ada banyak kategori. Kategori 1.6, open, Campro, ladies, 1.6 lah, macam-macam lah, NA semua. Tapi macam Kak Zai macam itu kali pertama lah maksudnya tu. Kali pertama so kita masa first kita orang pergi Speed Elite. Wow. Kak Zai masuk tu masa first time dapat nombor 5. Abang Yang pun dapat juga. So masa tu kita orang macam rasa seronok lah pula kan. Itu kali pertama dah terus jatuh cinta terus. Macam dah macam best pula kan. Dekat track tu kita rasa macam feel tu lain tau. Tak takut ke Kak Zai? Yelah bawa laju ketika paling new paling boleh jejak pun berapa? 200. Boleh, tapi dekat track tu dia ada yang ada 9 turn, ada yang 11 turn kan. So dia kena ikut dia punya track lah. Yang untuk yang straight tu kita laju lah. Tapi yang bila kita ada yang untuk track yang kecil tu kita kena betul-betul tahulah follow racing line dia mana, kat braking dekat mana. So dari situ kita belajar dulu. Sebelum nak masuk track tu belajar defensive class dulu dengan SSAD. Maksudnya cip saya Rashid. Maksudnya kita belajar betul-betul pemanduan nak belajar di track. Belum di track. So memang safe lah. Maksudnya kita kena belajar dia punya practical, lepas tu dia punya baru pergi ke track. Dia kena belajar teori dulu lah kan. Teori kelas. Apa tu simulator pun kena cuba dulu. Simulator tu memang ada. So nanti kita try dekat simulator tapi tak samalah dengan dekat track. Tapi at least kita dapat dia punya basic.
Macam Jadi mana? ini baju official lah Kak Zai ke memang warna pink ni Kak Zai? Macam mana? Ini baju racing. Baju racing Kak Zai. Favorite. Ini favorite kah? Favorite kan juga. Tapi ini Ini yang bawa jarang-jarang. tadi kan yang katanya bawa 80 tu. Walaupun Okey Kak Zai, ini suasana dia dalam memandu lah kan. Jadi macam mana dia punya perasaannya lah. Usia 55 tahun biasanya kita dah suruh anak kita bawa kereta dah Kak Zai. Kita dah tak ada masa dah. itulah masa MSF ni kan. Dia orang tanya. Yang ni gambarnya. Yang masa MSF round 2. So masa ni ada yang dia interview yang MSF punya pengacara tu dia tanya, ni Kak Zai yang paling senior umur 55, patutnya dah pencen tapi sukan perbuatan tak pencen kan. Dia kata memang tak pencen tapi jiwa orang kata jiwa pemotoran tu rasa macam lebih orang kata mencabar. So Kak Zai take as a challenge lah. Seronok, memang seronok. Jik kena try satu hari. Saya nak pinjam satu kereta warna merah tu, saya nak cuba. Tak boleh sebab bila kita kat track tu suasana dia lain. Macam kita dengar enjin sini brum. Ni tak tercabar ke? Biasanya peserta pemotoran ni kan lelaki kan. Jadi macam mana kali pertama Kak Zai turun dekat track ataupun grassroots ke kat mana yang Kak Zai turun tu berlumba dengan lelaki, apa reaksi mereka? Pernah. Kak Zai memang macam kategori ada ladies kan. Tapi Kak Zai husband kata jom kita cuba yang lain dari yang lain. Open. Pernah open, masuk open. Dapat nombor 3 dari 26 orang. Pernah dekat Datuk Sago. Open juga. Ini door to door. Maksudnya kita berlumba betul dengan lelaki semua. Dapat nombor 1. Naik podium mas tu rasa podium, macam pernah podium dengan Abang Yuhan sekali. Pernah berlumba dengan suami juga. Pernah. Tapi dia nombor 1, saya nombor 3 pernah. Nombor 1 dia nombor 2 saya nombor 5. Maksudnya dekat sini yang menjadi tulang belakang dalam dunia pemotoran yang membawa Kak Zai sendiri itu Abang Yohan ataupun suaminya sendiri yang menggalakkan. Memang dia pun. Sekarang ni kan dah musim slow sikit kan. Semua orang tak sempat nak pergi track, memang kira slow down tutup kan. Track tu dah memang lepas raya baru ada. Ni bila ni Kak Zai dekat ni dapat piala? Ni dekat Datuk Sago. Datuk Sago. Ni bukan, ni dekat Melaka. Dekat Melaka. Dah banyak sangat dah confuse. Ni grassroots lah. Grassroots biasa kat Melaka kan. Melaka dengan ni RJMT punya penganjur. Jadi antara grassroots dengan ataupun track ni biasanya mana yang lagi mencabar, yang Kak Zai memang kalau boleh fokus dekat lebih dekat tapi grassroots? yang mencabar grassroots. Grassroots dulu kat Melaka lah. Melaka dulu memang mencabar lah. Pernah terpusing tu sebab kita tak belajar betul-betul kan. Kita terpusing. Ni dekat belakang ni Kak Zai, saya baru perasan, saya ingatkan piala saya. Rupa pula. Tapi sebenarnya kalau kat rumah Kak Zai sampai buat DIY nak penuhkan dia punya piala terlampau banyak. Jadi sampai buat rumah lain untuk rumah lain. Lepas tu ada satu yang ada tempat akuarium ikan tu, jadi pengorban untuk letak kita punya trofi. Piala-piala banyaknya. Ini antara yang Kak Zai perolehi lah. Yang di awal first place, banyak yang first place Malaysia International Pro Asia Award, Lady Pro. Lepas tu yang ni yang Kak Zai pun hari tu masuk yang untuk race car je kan. Race saja. Pernah masuk drag pun menang. Drag pun drag lagi. Macam manalah, betul lah. Saya rasa saya di usia Kak Zai nanti saya tak tahulah macam mana. Saya sama ada sakit lutut. Kau macam mana tak tahu. Kak Zai ini Kak Zai tu kena makan jamu. Tu kejap lagi nak tanya rahsia tu lah. Yang cantik tu. Yang ni naik podium ni bila ni Kak Zai? Ni last year je. Ni dekat Melaka. Masa dulu Kak Zai masa dekat Melaka ni macam abang yang kata rumah awak ke? Macam abang yang kata macam mana ni you tak pernah nak naik podium satu kan. So dia ajar betul-betul duduk sebelah sampai menangis lah. Menangis lepas tu dapat. Alhamdulillah. Itu antara kejayaan-kejayaan. Okey. Cerita pasal ni banyak lagi sebenarnya cerita-cerita Kak Zai ini, tapi sebelum tu kita nak bagi tenang dulu. Air pun kejap lagi kita hidang kat luar kejap lagi. Okey. Tapi sebelum tu kita rehat seketika, lepas ni kita kembali semula dalam Bicara Inspirasi. Jangan ke mana-mana, kembali bersama saya selepas ini.
Baik, jadi kepada anda yang baru saja bersama dengan kami dalam Bicara Inspirasi, setengah jam dah pun berlalu. Jadi saya bersama dengan tetamu saya hari ini, Kak Zai ataupun Zaidah Muhammad Isa, ZMI. Lebih dikenali viralnya kerana racer, nenek racer. Bukan saja nenek racer, usahawan juga beliau. Model. Model. Lagi terror ataupun memang handal di dapur. Memasak pun dia. Semualah, kecantikan pun dia. Jadi memang rahsianya makan apa selain daripada tempeh tadi tu, yelah kita faham lah memang orang Jawanya. Orang Jawa memang tak lari daripada tempeh. Memang kan? tu wajib. Itu wajib. Itu wajib. Hari-hari mesti ada. Jadi rahsia kecantikan tu sebenarnya Kak Zai, apa lagi Kak Zai? Okey, yang untuk pemakanan tu memang Kak Zai jaga betul lah. Pagi bangun-bangun pagi, minum air kosong. Tu mesti. Lepas tu minum jamu dulu. Jamu 1 gelas minum. Lepas tu bawa buat kerja. Baru bertenaga sampailah ke malam. Jamu tu memang kira original punya buat lah. Memang buat sendirilah. From Jawa. Jamu. So dari situ maksudnya kita kena makanlah suplemen. Maksudnya untuk kesihatan. Kalau kita tak makan tu memang kita akan rasa weak semua kan. So memang makan, lepas tu exercise pagi-pagi, exercise. Exercise tak semestinya jogging macam kerja rumah pun exercise. Macam Kak Zai tak ada maid. Semua buat kerja sendiri lah. Tak ada maid. Buat sendiri. Itu antara salah satu. Pagi-pagi buat breakfast, hantar sekolah anak, lepas tu balik buat breakfast, kadang-kadang sempat terus buat lunch. Lepas tu pergi office. Sekejap je office, kalau belakang rumah je, kira 10, 1, 2, 3, 4 dia sampai rumah, dia sampai office. So dari situ kita sihat. Lepas tu kena orang kata selalu positif lah. Maksudnya kita bangun tu kita nak ada kerja nak buat. So jangan kita malasnya. Bila kita cakap malas, benda tu akan jadi malas, macam negatif. So kita selalu positif. Kita boleh buat. Kita bangun pagi, kita sihat, insyaAllah. Apa yang kita nak buat, kita buat. So tak payah. Dia ada tak zaman-zaman kejatuhan Kak Zai? Yalah, kita dalam hidup ni kadang-kadang ada zaman kita naik, ada zaman yang kita susah kan? Ada tak zaman-zaman? Ada masa, maksudnya masa zaman-zaman kita nak naikkan company tu kan. Inilah yang Kak Zai cerita, kita makan tepi kaki lima. Semua tu memang orang kata dari ground lah. Memang kita start dari ground, memang tak ada apa, zero. Memang modal pun tak ada. Maksudnya kita kena berusaha betul-betul. Maksudnya marketing dulu kan. Macam dulu-dulu, sekarang ni boleh orang kata email apa kan. Dulu zaman Kak Zai tak ada email ni, tak main email. So maksudnya kita kerja semua Kak Zai pergi bagi profile ni, ZMI ni pergi one to another bank. Pergi drop dekat dia punya procurement department, pergi satu-satu bank ke RHB bank ke, kita masuk submit sendiri. So ada cerita lah masa dulu, macam dulu ada kerja ada gaji. Weekend lah, maksudnya ada kerja gaji. So masa tu buat marketing Kak Zai seorang. So abang yang kata, macam mana ni nanti you nak beranak ni? Masa tu mengandung juga ketika mengandung. So orang kata rezeki kan. Masa tu Kak Zai pergi buat marketing. First dulu ada buat orang kata apa, BBM yang kecil-kecil dulu kan. Masa tu Kak Zai kata, macam mana ni, tak ada nak kerja, siapalah nak pergi, macam risau lah. Tapi orang kata rezeki kan. Masa dah pergi marketing tu, masa nak beranak, lagi 10 minit orang call, kata you dapat job cuci signboard dekat sekian-sekian ni bank. Sebelum nak beranak lagi 10 minit. So orang kata rezeki lah, beranak pun tak sakit. Tu orang kata rezeki kan. Itulah saatnya susah dengan Abang Johan bersama-sama makan kat tepi jalan apa semua. Memang pernah sekali kan kita tukar lampu yang logo tu kan dekat Johor. Nak tergelap pula. Kita orang tertidur, lampu kita orang kena curi satu-satu van tu. Dia naik apa yang roda 3 tu, letak semua lampu-lampu dah melopon tu, dah lampu pula hilang. Ya Allah, macam-macam lah. Macam-macam kisah. Itu disebut perniagaan sendirilah kan. Jadi dalam dunia pemotoran ni ada tak dia punya sukar yang tak ada sukar kan? Ataupun jalan macam biasa je? Tak, memang dari dulu pun kita orang tak tahu, zero memang tak tahu bawa kereta. Kereta tahu bawa. Maksudnya cara nak dapatkan pemanduan yang betul di track tu tak tahu. Maksudnya main redah je kat mana racing line, kat mana braking kan. Tapi Alhamdulillah selepas belajar betul-betul kita dapatlah pencapaian sikit-sikit yang untuk ke depan. Yalah, bermula 2016 kan. Sekarang baru 2019, dalam 3 tahun macam tu dah sampai macam ni sekali. Dia memang masa pertandingan setiap minggu. Masa dulu memang setiap minggu kita orang pergi.
Johor, pergi Melaka, pergi Perak, pergi memang every ada penganjur buat kita pergi. Penganjur buat kita pergi. So masa dari situlah kita improve. Maksudnya kalau kita sekali-sekali kita tak boleh nak improve dia punya pembawaan kita tu kan, pemandu tu. So every week kita pergi. Maksudnya dia jadi aktiviti wajib. So bayang dengan akak memang Kak Zai memang kena pergi. So dari situ kita belajarlah. Dan lepas belajar dari yang kelas yang sepatutnya pergi, kelas SL dia, lepas tu kita lagi mantapkan dengan track tu. Maksudnya kita bila kita bawa selalu, kita dah dapat dia punya tips lah. Tapi belum lagi, Kak Zai pun lagi newbies lagi lah. Tapi Alhamdulillah so far boleh lah. Bolehlah bersaing dengan mereka-mereka ni. Boleh bersaing dengan lelaki sikit-sikit. Ada tak yang tanya, kenapa usia-usia sekarang ni barulah nak ceburkan diri apa semua? Ada tak? Yelah. Ada yang petikai kan, kenapa sekarang ni duduk kat rumah kan boleh? Ada tak? Mentaliti tu mesti ada wujudnya dalam masyarakat. Tapi masalahnya kat rumah pun tak ada buat apa, cucu pun tak ada. Kan? Maksudnya duduk macam kira weekend tu kosong, tak ada buat apa. So kita try masuk yang hobi macam ni, macam seronok. Kita boleh jumpa orang dan kita boleh tukar-tukar, macam bisnes pun boleh. Kan maksud kita bisnes apa, dia bisnes apa. Dan kat track tu, kat situlah kita maksudnya belajar macam mana orang nak bawa kereta, macam mana susahnya nak bawa kereta, macam mana cara-cara nak jadi pomen, macam mana orang setting enjin semua kan. Kak Zai tahu juga bab-bab tu taklah sangat, boleh lah, tapi kena belajar lah juga tahu macam mana kan. Tapi bila kita dah dalam track kan, you kena pergi, mesti pergi. Rasa dia punya enjin bunyi tu kan, brum 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 brum, macam satu macam kepuasan. Orang kata senang menyantung. Okey, jadi yalah, kita tengok macam Kak Zai selain daripada kerja hakiki, juga menguruskan rumah sendiri, apa semuanya sendirian berhad lah. Sendirian berhad. Model pula dalam masa yang sama, model macam-macam lagi, ambassador ataupun duta juga. Ambassador MMK, kebaya. Lepas tu jadi apa ni, model apa dengan anak. Masuk ni masa tu masuk Mr. Chonsam dengan anak pun top 5, anak nombor 3. Wow. Sama kategori Mrs. Chonsam. Mrs. So yang ni tengah syuting, masa tu sakit, pergi hospital, lari sekejap. itu antara gambar kenangan dengan Hani lah. Banyak lagi sebenarnya gambar-gambar Kak Zai bawakan kepada kita hari ini sebenarnya. Ini antara gambar kenangan lagi. Ini gambar-gambar masa dapat usahawan. Yang ni usahawan inspirasi wanita, anugerah bangsawan Mak Kilau. So dapat juga kontraktor berjaya lah. Yang ni ada, yang ni anugerah tu memang dah banyak sangat lah Kak Zai, kalau kita nak sampai cerita kan. Yang ni yang influencer tu pun dirasmikan Timbalan Perdana Menteri kita, Datin Dr. Sri Wan Azizah. So yang ni memang influence kita lah. Maksudnya bila kita influence orang, orang akan ikut kita, cara kita, macam mana nak jadi idola, ikon. Kena kental lah, maksudnya jiwa kita, diri kita kena selalu positif. Dan maksudnya ada tak orang cakap-cakap belakang, macam mana kita nak positifkan orang punya tanggapan terhadap kita? Kadang-kadang orang tengok, macam ni, tak apa, bila dia cakap tu kita take as a challenge. Kita ambil sebagai orang kata challenge, kita buktikan benda tu tak betul. Maksudnya kalau kata macam dulu Kak Zai tak boleh buat kereta, kita belajar sampai boleh. Maksudnya dari tak boleh jadi boleh lah. Maksudnya kita kena sentiasa positif, sentiasa terbuka. Maksudnya kita jangan orang kata kita cari apa kita punya kelebihan. Apa kelebihan kita, dan jangan cari kelemahan orang. Itu yang penting. Itu yang penting sekali lah. Okey, jadi Kak Zai kalau cerita pasal kehidupan kita apa semua ni kan, ada cerita pasal Kak Zai juga pernah terlibat dalam filem. Macam mana boleh terlibat dalam filem tu Kak Zai? Hantu Angan. Hantu filem tu masa tu Ahmad Idham dia pergi track SIC juga. So dia nampak Kak Zai. Kak Zai bawa kereta Evo masa tu. So dia kata nanti lain kali kalau dia nak buat filem boleh tak? Koinsiden dia nak buat filem hantu angan. So dijemputlah Kak Zai as tetamu. Adalah satu round track tu dekat Melaka dengan itu
bersama dengan ini tambahnya dengan Aceh, Kat Farish. Yes. Ini antara artis-artis yang menjayakan ni. Maida apa dah? Maidam lah yang jemput Kak Zai. Dia WhatsApp, dia kata boleh tak kalau Kak Zai jadi one of the racer untuk hantar-hantaran. Kita boleh, insyaAllah. Lepas ni semua Kak Zai nak try. Dia kata tadi dia menyatakan asal nak jadi pengacara juga. Berpeluh saya dengar bila tengah make up tadi, berpeluh Kak Zai. Okey Kak Zai, kita nak banyak lagi cerita-cerita kita sambil-sambil kita sembang-sembang je lah, nota inspirasi ataupun bicara inspirasi ni, nak memberikan inspirasi kepada orang di luar sana. Dan untuk anda, kita selepas ni kita akan kembali semula, tapi sebelum tu kita rehat seketika, kembali dalam bicara inspirasi. Baik, kembali semula dalam bicara inspirasi. Jadi kepada anda yang nak like kami punya fanpage, anda boleh ke bicara inspirasi dan kemudian pergi kepada 5 bicara untuk anda update ataupun ketahui mengenai bicara wara yang terdapat di RTM ini. Dan anda boleh saksikan kami secara langsung di TV1 dan juga anda boleh saksikan kami secara live juga di FB live kami, iaitu di Berita RTM. Okey, jadi cerita pasal hari ini, usia bukan penghalang. Jadi kita dah pun tahu macam-macam bidang dah diceburi. Dapur pandai, make up pandai, model semua, lumba kereta. Lepas ni nak menyertai motor pula, motosikal pula. Tapi tak ada lesen, kena ambil lesen dulu. Ambil lesen. Be full dulu. Jom sama-sama ambil. Kita ambil. Itulah kena try pakai ni. Sampai tak ni Kak Zai? Boleh. Boleh No problem. Kak Zai pakai boot. Okey, be full saya kena macam fikirkan dulu. Keling. Okey Kak Zai, cerita pasal selepas ni, perancangan selepas ini, apa yang Kak Zai nak buat lagi selain daripada Ira? Kita tahu berlumba tu memang menjadi rutin Kak Zai lah. Aktiviti-aktiviti terdekat selepas ni? Aktiviti first awal untuk majukan lagi company. Sebab sekarang dah buka lagi satu company. Join dengan anak, dengan husband. Of course untuk family, nak orang kata gathering tu nak selalulah. Maksudnya kadang-kadang kita sunyi lah kat rumah kan. And then in future orang kata semua nak berjaya kan. Tak berjaya lagi kan? Saya rasa dah macam dah cukup berjaya dah Kak Zai. Nak berjaya macam mana lagi? Apa lagi Kak Zai rasa macam selain tu Kak Zai pergi juga mengaji. Macam aktiviti macam tu juga. Pergi talaki. So maksudnya kita 3-in-1 lah, semua ada. Seronok sikit lah. Maksudnya kat dunia ada, kat akhirat ada. Yelah, maksudnya semua aktiviti yang mak-mak kita semua tu pun semua Kak Zai sempat buat sebenarnya kan. Tapi orang biasa perasan yang lumba kereta je Kak Zai biasanya. Tapi kalau lumba kereta, tapi yang nanti Kak Zai nak masuk dijemput dari penganjur ni, Mrs. Asia Supreme Grand. Mrs. Untuk Asia Supreme Grand. Okey. So dia jemput Kak Zai untuk masuk. Untuk masuk pertandingan ni? Wow. So, insyaAllah lah bulan 8. Jadi proses nak masuk Miss ni apa sekarang Kak Zai lakukan? So, yang ni kena buat catwalk. Catwalk juga? Kena belajar juga lagi catwalk lagi. Semua. Lepas tu nanti kena buat talent. Talent maksudnya juga semua kontestan kena ada satu talent. Talent show yang kita kena buat, the performance. Tu yang tadi Kak Zai cerita tu, yang nak menyanyi lagu apa ke, lagu Jawa ke apa kan. Kak Zai boleh menari lah kiranya ni. Boleh lah, sikit-sikit. Sikit Kak Zai, tolong sikit Kak Zai. Macam mana lagu tu? Lagu saya tak tahu. Nampak. Memasak sambil menari pun satu kelebihan juga. Itu Kak Zai masak, nyanyi lagu Pak Ijo. Kan? So maksudnya bila Kak Zai nak masak tu, Kak Zai macam happy lah, seronok. Hari tu maid tu okey, ada sekali maid datang turun sekejap je macam meraya kan. So maid ni sporting. So Kak Zai tengah masak, nanti dia ambil video. Dia pun menari sama. Macam seronok lah. Macam kita masak pun sedap lah. Jadi dia nak tahu sedap ke tak, kena ajak kita datang rumah. Boleh, no problem. Kak Zai. Okey, kita nak rehat seketika. Lepas ni training sikit menyanyi dan juga menari tadi sikit lepas ni. Okeylah. Boleh. Boleh. Okey, lepas ni boleh. Tapi sebelum tu kita nak berikan kepada anda nota inspirasi ini mengenai pelumba go-kart. Tapi usia dia bukan baya-baya macam kita semualah. Dia lagi muda. Tapi kita juga nak memberikan inspirasi khasnya untuk anak-anak di luar sana. Jadi saksikan apa ceritanya dalam nota inspirasi. Go-kart merupakan satu sukan permotoran
permotoran yang tidak asing lagi dalam negara kita. Mungkin umum masih lagi belum mengetahui bahawa kita sebenarnya mempunyai permata dalam sukan ini. Baru berusia 16 tahun, namun Amir Haris Jeffrey berada dalam kelasnya yang tersendiri. Kisah Nota Inspirasi kali ini membawa anda mengenali anak muda ini yang mampu mengharumkan Asia. Menjadi seorang pelumba F1 semestinya bagi tahun depan langkah yang terbesar bagi saya adalah untuk berlumba dalam peringkat Formula 4. Dari situ saya akan mengumpul poin untuk super license bagi untuk capai ke F1 lah. Kemalangannya menimpa Amir pada perlumbaan pusingan 3 Piala IAME Asia 2019 di Pattaya, Thailand pada Mei lalu membuka mata banyak pihak menyedari potensi dan masa depan cerah yang dimiliki remaja ini. Belakang sejarah muncul sebagai juara menewaskan pelumba terbaik dunia, membuktikan semangat jiwa kental Amir yang tidak pernah luntur dan berputus asa. Masa dia aksiden tu, saya tengok, saya risau sebab tak pernah dia aksiden paling teruk. Sebab dia keluar je daripada ambulans, dia cakap dia tak rasa kaki dia. Tapi apabila di hospital, saya tengok X-ray semua alhamdulillah tak ada, cuma bengkak je lah. Dan hari tu dia memang tak boleh bangun, dia tidur je. Lepas sahur tu, saya tanya dia kata dia nak race. So saya risau. Saya kata tak apa, cuba je lah. So dia cuba. Kalau race pun, saya jangka tempat 5 terbaik lah. Sebab dia bermula dari belakang 20 tau. Sebab driver yang sana semua berpengalaman daripada luar negara semua kan. So alhamdulillah dia kejar sampai dia dapat nombor 1 lah. So saya malam tu saya menangis lah. Sebab dia tahu kita tak ada cukup duit. Tapi dia cuba sebab saya dah cakap dengan dia. Kalau dia tak bagus pun, tapi kalau dia tak ada duit pun dia bagus, kita akan cuba kat cari. Tapi kalau dia tak bagus, tak duit ada banyak macam mana pun dia takkan pergi jauh. Masa tu untuk saya nak, sebab saya sudah jauh-jauh datang ke Thailand. So saya rasa kalau saya nak putus asa macam rugilah. So saya berusaha jugalah daripada nombor 20 masa final tu. Alhamdulillah lah saya muncul nombor 1 masa lap terakhir tu. Memiliki peluang dan tiket ke Grand Final dunia di Brazil tahun lalu, namun terpaksa dilupakan atas faktor kewangan memberi kesan dan membantutkan hasrat pelumba muda ini untuk beraksi di pentas antarabangsa. Tahun lepas pada perlumbaan Asia Final, 2 juara dunia telah pun berlumba di Thailand dan saya alhamdulillah finish di depan mereka. So saya rasa kalau saya dapat peluang untuk berlumba di sana, saya dapat mengharumkan nama negara lah. Cabaran paling besar untuk kami ni adalah kewangan lah. Sebab orang nampak je Gokar ni kecil kan, tayar kecil semua, tapi dia punya harga memang mahal. So jadi kami ni tak ada siapa-siapa sponsor lah. Cuma biasanya tim yang banyak bagi kita kelonggaran dari segi pembayaran tu. So harga tu kita minta kurang sikit. Untuk tengok dia datang daripada 0 to
somebody until today is really make all of us proud lah. Cuma kita sentiasa ada problem dengan bajet. So Malaysian or Asian always have problem because the currency exchange is very big. Mewakili pasukan DRM yang sentiasa memberikan sokongan, Amir juga mengakui keluarga terutama bapanya merupakan sumber kekuatan utama buat dirinya. Saya memang terutama bunda lah dengan ayah saya. Tanpa dia, saya memang tak boleh lah dekat sini. Tak boleh menang pun, tak boleh race pun. Dia telah berkorban banyak untuk saya dari segi kewangan, dan untuk keluarga saya juga memang bukan senang lah untuk dia, kerana adik saya juga merupakan seorang pesakit jantung. Jadi saya amat berterima kasih lah kepada ayah saya, dan saya sayang sangatlah kepada dia. Apabila anak kita mencuri bidang apa-apa yang dia minat, bagi sokongan. Sebab kita tak nampak dia punya kelebihan dia. Tapi bila dia ada kelebihan tu, at least kita support. Harapan saya adalah untuk Kementerian Belia dan Sukan untuk memberi perhatianlah kepada talent-talent dalam sukan go-kart ni, kerana bukan saya sahaja yang mempunyai talent dalam sukan go-kart ni dalam kalangan pelumba Malaysia, dan mereka juga tidak diberi perhatian daripada KBL. Baru-baru ini, Perdana Menteri Malaysia menyatakan hasrat untuk mengembalikan semula kegemilangan sukan permotoran 4 roda dan Formula 1 di tanah air. Semoga usaha dan kejayaan Amir Haris memberi sinar dan harapan kepada negara dan membuka mata banyak pihak agar dapat merealisasikan impiannya untuk terus berada di persada dunia. Amir Haris, by virtue of confirmation, it's the winner for the Rotex Senior Group. Kampus tak boleh. Kita tahniah Amir Haris jadi pelumba harapan negara yang telah pun menyertai untuk go-kart. Kalau dapat masuk studio tu, saya rasa memang memberikan inspirasi untuk anak-anak muda terutamanya dalam membawakan sukan go-kart ni ke mata dunia. Okey. Dan cerita pasal inspirasi hari ini, Kak Zai, mungkin kita dalam kehidupan ni ada kata-kata ataupun kata-kata motivasi yang akan memberikan inspirasi pada lain-lain kan. Untuk Kak Zai sendiri, apa kata-kata inspirasi, dan boleh share lah, boleh kita kongsi bersama dengan penonton-penonton kita. Kata-kata yang Kak Zai nak tengok tadi saya nak pusing. Sentiasa terbuka dan positif selalu. Umur bukan penghalang. Maksudnya kita selalu kena positif. Apa yang kita nak buat, sentiasa positif dan sentiasa orang kata terbuka, dan kita akan berjaya. Maksudnya jangan jadi negatif. Sentiasa percaya diri sendiri dan hargai kita sebagai seorang wanita. Itu dia. Jadi macam usia tu juga bukan penghalang lah untuk kita lakukan apa-apa saja. Betul. Sebab kadang-kadang kita kena yakin diri kita sendiri. Kita kena rasa bangga diri kita sendiri dan cari kelebihan kelebihan kita yang ada dalam diri kita. Maksudnya kita kadang-kadang kita tak tahu kelebihan kita apa. Macam dulu Kak Zai tak tahu boleh bawa kereta. Tiba-tiba ada kelebihan boleh bawa kereta. Maksudnya di usia 55 tahun. Itu maksudnya kita kena cari kelebihan kita, jangan cari kelemahan orang lain. Tapi benda-benda positif ni perlu kita terapkan juga, bukan saja untuk kita kan sebagai seorang wanita, tapi semua sekali. Yalah, yang nak berlumba dengan Kak Zai pun kena positif juga. Bila tengok alamak teknik ni tera pula. Sebab kadang-kadang sebab ada cikgu Kak Zai cakap kan, Cik Rashid Ramlan dia kata ada orang tanya kat dia macam mana Kak Zai tu boleh jadi pencapaian sebenarnya. Betul, dia cakap senang je. Dia kata sebenarnya Kak Zai tu baru dapat 35% je dalam bidang bawa pemotoran ni lah. Rasa-rasa agaknya you boleh tak bawa di usia 55. So dia kata fikir sendirilah. Maksudnya apa-apa pun kita kena berusaha. Yalah, diri sendiri tu kena lonjakkan lah. Tapi bantuan orang-orang di sekeliling kita sebenarnya macam adik tadi pun sama juga, orang-orang di sekeliling kita juga yang akan membawa kita. Ya, sebab kadang-kadang kita memang kita ni macam kita cepat down tau. Bila kita orang kritik dah kita down. Dari situ kita macam bila kita nak ke tengah dah orang condemn lah apa kan, macam Kak Zai banyaklah orang condemn lah, dah tua lah, nenek lah apa nak race kan. Tapi kita orang kata ambil positif. Tapi saya rasa Kak Zai kata benda ni kita rasa benda yang baru, kita nak cuba, tak ada masalah. Maksudnya kita sendiri yang nak cuba.
dan dapat sokongan sebenarnya sepenuhnya dari Abang Johan lah. Dari situ belajar dan alhamdulillah sampai sekarang macam ni. Alhamdulillah. Okey Kak Zai, kita dah pun ada di penghujung untuk bicara inspirasi kita ni. Terima kasih kepada Kak Zai kerana bersama dengan kami dan juga penonton-penonton kita. Jadi kepada anda boleh lawat ke page Kak Zai iaitu Nenek Resa, dan tahniah kepada semua sekali. Ini dia section Ehwal Semasa kerana telah pun memenangi untuk nombor 1 video klip terbaik untuk sempena Aidilfitri peringkat jabatan ataupun RTM. Jadi nak saksikan apakah video klip yang telah pun memenangi acara untuk Aidilfitri ini. Kita saksikan sekarang dan terima kasih ucapan daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi pada minggu hadapan dalam Bicara Inspirasi. Dengan keluarga, ayah bunda, maaf dipinta. Adik-adik senyum selamba sarung ada, duit tak ada. Saya kedua dengan saudara.